Ini bab sujud dalam surah Idza as-samaa'u inshaqqat dan Iqra. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Idza as-samaa'u inshaqqat, yakni dalam surah Al-Insyiqaq, di tempatnya lah, dan dalam surah Iqra, iaitu surah Alaq, yakni di tempat dia lah, di hujung tu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Rafi', katanya saya bersembahyang dengan Abi Hurairah, yakni mengikut Abi Hurairah Isya Al-Atamah, yang sembahyang Isya. Dia baca Idza as-samaa'u inshaqqat, lalu dia sujud, yakni apabila sampai di tempat dia, tempat sujud. Faqultu, saya pun tanya dia, sujud apa ini? Dia kata, saya sujud kerananya di belakang Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan tetap ataupun terus sujud kerananya sampai saya menemuinya. Sampai saya menemuinya. Ini bab sujud dalam Sad, jadi dalam surah Sad. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya sujud dalam surah Sad itu bukan termasuk di dalam sujud-sujud yang wajib ataupun muakkad. Sebenarnya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, yakni dalam surah tu, yakni dalam membaca surah tu di tempatnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika beliau di atas mimbar Sad, yakni surah Sad, ataupun beberapa ayat daripada surah Sad. Bila dia sampai dekat ayat sajdah ataupun pada ayat sajdah, nazalah, dia turun lalu sujud, dan orang ramai pun bersujud bersamanya. Pada hari yang lain pula Nabi SAW membaca surah itu. Bila dia sampai ke tempat sujud, orang-orang sudah pun bersedia untuk sujud. Rasulullah SAW kata, sebenarnya ia adalah ayat yang menyatakan taubat Nabi, seorang Nabi. Tetapi oleh kerana saya nampak kamu sudah pun bersedia untuk sujud, Nabi SAW pun turun, dia pun sujud, dan mereka pun sujud bersamanya. Ini bab tentang seseorang yang mendengar orang lain membaca ayat sajdah dalam keadaan dia berkenderaan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada tahun pembukaan Mekah satu ayat, membaca maknanya ayat sajdah. Orang ramai semua sekali bersujud. Ada di antara mereka itu yang berkenderaan, dan ada yang sujud di atas tanah, di atas tanah. Sehingga yang berkenderaan itu ada yang sujud di atas tangannya, atas tangannya, yang di tangannya sendirilah.
riwayat daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di hadapan kami satu surah. Ibnu Numair berkata, di luar sembahyang, tidak dalam sembahyang. Kemudian kedua-dua perawi bersepakat menyebutkan Nabi SAW sujud, kami pun sujud bersamanya, sehingga kami tidak mendapat tempat untuk meletakkan, masing-masing daripada kami tidak mendapat tempat untuk meletakkan dahinya. Begitu dengan sanadnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran di hadapan kami. Bila dia lalu dekat ayat sujud, dia bertakbir, kami dan sujud, kami juga sujud. Abdul Razzaq berkata, Ats-Tsauri suka benar dengan hadis ini. Abu Daud berkata, dia suka sebab apa? Sebab hadis ini ada menyebutkan takbir, di dalamnya ada menyebutkan takbir. Ini bab apa yang diucapkan oleh seseorang bila dia sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam sujud Al-Quran pada waktu malam, yakni sujud yakni pada ayat sajdah yang ada sujud itu pada waktu malam. Yaqulu fis sajdah, pada ketika sujudnya Nabi SAW membaca beberapa kali, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Bersujudlah wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakannya, Tuhan yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan kekuasaan dan kekuatannya, dengan kekuasaan dan kekuatannya. Ini bab tentang orang yang membaca ayat sajdah selepas subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Tamimah Al-Hujaimi, dia berkata, bila kami diutuskan sebagai rombongan, Abu Dawud berkata, maksudnya ke Madinah. Qala, dia menceritakan, aku mengajar selepas sembahyang subuh. Fa asjudu, bila ada ayat sujud saya sujudlah. Tetapi Ibnu Umar melarang saya. Walau bagaimanapun saya tidak berhenti juga. 3 kali dia larang. Thumma ada, kemudian dia mengulangi lagi larangannya, tegurannya, sambil dia berkata, sebenarnya atau sesungguhnya saya telah bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka tidak bersujud sehingga terbit matahari. Habis itu kita ni masih lagi di dalam bab-bab berkenaan dengan sujud tilawah. Hak mula-mula malam ni iaitu berkenaan dengan sujud dalam surah Idzas Samaa'u Syaqqat dan surah Iqra. Orang panggil juga gitu surah, sebut nama ayat mula-mula dalam surah tu. Surah lagu tu orang panggil surah Idzas Samaa'u Syaqqat. Boleh juga. Ada juga yang menyebutkan surah Insyiqaq, macam surah Iqra ataupun surah Al-Alaq. Maksud pada Idzas Samaa'u Syaqqat dan Iqra tu bukan maksudnya Idzas Samaa'u Syaqqat baca tu sujud, bukan situ tempat dia lah. Yang dalam Quran kalau kita tengok banyaklah Quran kan, di sini pun ada ni, Quran tengoklah mana-mana, biasanya dia ada tepi tu dia tulis as-sajdah.
Dia tempat ayat berkenaan yang kena sujud itu, dia tulis di tepi itu as-sajdah. Hak tulis tepi-tepi itu pun dia ada asas dia juga, bukan mana-mana ada. Misalnya kalau kita tengok hadis-hadis ni kan ada sini ada dalam surah ni, tempat-tempat tu sudah maklum. Tapi dia tulis luar lah, di luar. Ada kalanya dia tulis dalam tu, dia tulis kecil. Tempat ayat tu sampai situ tu kena sujud lah. Dia tulis as-sajdah di situ. Tu. Di ayat tu dia tulis as-sajdah, mana situlah tempat sujudnya. Biasanya hak sujud ni dia ada perkataan sujud, wasjud waqtarib. Misalnya sujud, ada sujud, wasjud, ada sujud, sebut perkataan sujud situ. Fasjudu lillahi wa'budu, sujudu lillah, ada sujud, sebut sujud. Situ biasanya. Tapi ada juga, tidak semua juga. Ada perkataan sujud dalam ayat tu sujud. Tak. Maknanya benda ni orang panggil termasuk dalam amar tauqifi. Yang ni perkara yang hanya kita ikut apa yang Nabi buat macam mana. Bukan boleh mana-mana ada. Ada banyak ada sujud dalam ayat tu, tapi tidak semuanya ada sujud ni. Tak boleh kita nak kesimpulan ada sujud juga kita boleh sujud. Tak boleh. Hak ni adalah yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebanyak mana yang ada yang kita telah sebut dah sebelum pada ni kan. Dalam surah ni, dalam surah ni. Sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Hak tu semuanya sabit daripada Nabi SAW. Cuma berhubung dengan sujud-sujud tilawah di dalam surah-surah mufassal ini, ada khilaf ulama. Seperti baru ni kita sudah jumpa dah, minggu lepas kita sudah jumpa dah, ada yang mengatakan tak ada dah, dulu je Nabi sujudnya, lepas pada tu tak ada. Sama ada sudah mansukh kah ataupun Nabi SAW sengaja tidak buat, makna tidak penting sangatlah, tidak ditakkidkan sangat. Seperti hak lain-lain. Ada riwayat yang menyebutkan begitu. Tetapi dengan adanya riwayat-riwayat yang kita baca malam ni, jelas menunjukkan bahawa ia tidak mansukh dan tidak berhenti. Kalau siapa-siapa baca, boleh lagi nak buat lagu tu. Dalam surah mufassal, iaitu dalam misalnya ni surah Insyiqaq ataupun surah Al-Alaq ni, kita masih boleh baca. Sebab apa? Cerita ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah sendiri kata, kami sujud bersama Rasulullah SAW dalam surah ni. Abu Hurairah ni dia Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah. Mana lewat benar dah tu. Kalau kata pada di saat kemudian, di saat akhir Nabi tak baca, tak pernah sabar. Dah baca mana tak ada sujud lagu ni lah, tak pernah sabar. Sebab Abu Hurairah duk ayat dia sujud sekali dengan Rasulullah SAW dalam dua surah ni. Jadi kalau kita berjumpa ada riwayat yang mengatakan tak ada dah, di zaman kemudian tu tak ada dah dalam surah mufassal ni sujud tilawah, itu tidak berapa kemah. Bercanggah dengan riwayat Abu Hurairah ni. Sebab riwayat Abu Hurairah ni kira riwayat lewat dah, kemudian dah. Macam di sini Abu Hurairah kata kami sujud bersama Rasulullah dalam surah Idza as-samaa'u insyaqqat dan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana di tempat dia lah. Bermakna perbuatan Nabi SAW yang terakhir masih lagi ada sujud tilawah ni. Jadi ulama-ulama kita dia ambil kira hak akhir. Kalau ada khilaf dia tengok hak akhir tu Nabi lagu mana. Kalau duduk buat lagi kita pakai hak tu. Begitu juga dalam riwayat yang kedua, Abu Rafi' kata dia semaya dengan Abu Hurairah, semaya Isyak, dia pun baca Idza as-samaa'u insyaqqat, dan di tempat dia sujud. Bila siapa di tempat sujud tilawah. Saya pun tanya, sujud apa ni? Dia pun kata dia sujud di belakang Abil Qasim, yakni ayah Qasim, iaitu Nabi SAW dikuniahkan dengan Abul Qasim. Jadi dia kata saya akan terus
sujud lagu ni lah sampai saya berjumpa dengan dia. Maksud jumpa tu sampai mati. Sampai mati saya nak baca lagu ni. Gitu. Kira-kiranya berdasarkan hadis ini, kita berjumpa lah lepas mati. Lepas mati ni seseorang tu boleh berjumpa. Semasa kita duduk dalam dunia ni, boleh jumpa lah semasa hidup ni. Jumpa dalam dunia. Tak ada tempat sini, kita pergi cari tempat dia duduk sana, negeri tu. Kalau kita kata boleh jumpa juga dalam dunia. Kalau dah mati tak boleh lah hak hidup. Tapi sama mati boleh. Dengan izin Allah, dengan kebenaran Allah boleh jumpa. Itu dia kata, sehingga saya berjumpa dengan dia. Terus akan buat gini lah. Selagi hidup kan boleh buat lah benda ni. Bila mati tak ada lah. Kalau kita kata sampai saya berjumpa dengan dia tu, maksudnya berjumpa di kolam Kautsar. Oh, itu jauh benar tu. Kolam Kautsar ni pada mahsyar tu. Sana berjumpa sana. Jadi sampai sana, pada sebelum pada tu dalam kubur tu, nak baca macam nak sujud macam kau. Tak ada lah waktu tu. Sebab tu kita kata sampai saya berjumpa dengan dia ni, berjumpa sampai saya mati. Itu maksudnya. Hadis ini, ini dalam syarah kita ni pun ada sebut, muka surat 200 sebelah. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak makruh baca surah-surah yang ada ayat sajdah di dalamnya, walaupun di dalam sembahyang fardu. Tak makruh. Inilah hadis. Tapi Imam Malik mengatakan makruh. Dalam Mudawwanah ni kitab besarlah dalam mazhab Malik. Disusun oleh Ibnul Qasim, anak murid dia. Serupa dengan Muwatta' tu lah juga. Muwatta' Imam Malik tu disusun oleh anak murid dia hak lain. Satu lagi kitab Imam Maksud kita kata kitab dia lah, hak dia juga. Tapi anak murid dia Ibnul Qasim yang meriwayatkannya. Hak tu orang panggil kitab Mudawwanah. Mudawwanah ni Al-Mudawwanatul Kubra, Mudawwanah besar. Ni muktabar lah, nombor 1 lah kalau dalam mazhab Malik. Selain daripada Muwatta', ni rujukan utama mereka. Anak murid dia tanya, Ibnul Qasim tanya, kami tanya Malik tentang imam baca surah dalam sembahyang subuh, di dalamnya ada ayat sajdah, lagu mana? Imam Malik kata makruh, dia tidak suka, tak usah baca. Dan dia kata, saya tidak suka tu imam sengaja baca surah hak ada ayat sajdah di dalamnya, dan dia baca hak tu supaya jadi keliru kepada orang, semayang. Orang tak suka dia nak baca lagu tu, jadi kocak barang habis alik belakang ni, terutamanya hak duduk jauh. Begitu juga dalam mazhab Hanafi juga makruh juga. Imam ni dia sengaja baca tu nak sujud sengaja. Kalau kebetulan dia baca tak apa. Kalau sengaja dia cari kerana nak sujud, terutamanya dalam sembahyang hak baca qahar. Tu fil mukhafatah, dalam sembahyang hak baca qahar. Dan sembahyang jemaah pisah je baca ayat lagu tu. Sampai jadi orang yang sampai keluar masjid tak nampak tu, selera habis. Sebab tu demo ni kata makruh tu dalam keadaan saat ni. Dalam sembahyang jemaah, sembahyang raya serupa juga, tak usah baca lah. Tak usah pisah baca lagu tu. Takut jadi keliru kepada makmum, tapi kalau tidak keliru lah, takut tidak sabit keliru tu, mana tak apa nak baca. Misalnya duduk dalam masjid tu nampak belakang, nampak belakang tu imam ni, tu imam sujud, dia nampak, dia tahu. Lepas tu sembahyang tu pula sembahyang derah pula, baca derah pula, tak apa. Walau bagaimanapun janganlah tuju pisah sengaja cari ayat tu, terutamanya satu ayat. Itu
boleh dikatakan kebanyakan ulama mengatakan makruh buat gitu. Kalau nak baca ayat ada sajdah pun, bacalah satu ayat kurang-kurangnya sebelumnya, ataupun beberapa ayat lah. Jangan baca waktu saja. Takut-takut orang sangka, orang ingat ayat tu sendiri tu ada kelebihan. Ada kelebihan. Tu dia. Tak ada, tu bukan gitu, tak ada. Lebih daripada hak lain. Jangan tuju lagu tu. Tapi kalau tidak tuju, tidak maksud gitu, dia duk baca dah, memang kita kata semai tarawih tu, memang baca sebuah Quran, sampai malam dia jumpa lah, tu tak apa. Tu molek lah lagu tu. Itu orang panggil tidak sengaja tu. Siapa tempat dia kan jumpa, ni sengaja. Cara lagu tu ramai ulama mengatakan makruh. Tetapi berdasarkan hadis ini, ramai juga ulama mengatakan tidak makruh. Sebab Abu Hurairah ni semaya ni, dia semaya atamah, semaya isyak, dan dia jadi tu imam ni Abu Hurairah. Dia buat lagu tu. Kalau makruh dia tak buat, kalau benda tu tak molek, maknanya tak apalah, tak apa. Hak kata tak boleh saat ni kalau sampai mengelirukan makmum, iyalah gitu. Ini bab sujud dalam surah Sad. Riwayat daripada Ibnu Abbas katanya, di dalam Sad ini, surah Sad ini tidak ada azaimis sujud, tidak ada ya mestilah, ataupun maksud dia hak mesti itu tak ada sama dia kata mesti pun. Maksudnya yang ditakkidkan, muakkad. Itu satu maknanya. Satu lagi maknanya, tidak ada dalam surah Sad ini azaimis sujud. Maksudnya sujud tilawah tu tidak ada. Sujud syukur je adanya. Sujud syukur. Jadi ini cerita tentang Nabi Daud yang sujud. Nabi Daud yang sujud, wa kharra raki'an wa anaba, dia sujud. Sujud tu sujud sebagai menyatakan kesyukurannya. Mana bukan kepada kita dikena sujud. Kita ni hak kemudian ni kena sujud, tak ada kena mengena dengan kita. Tapi dalam hadis ada sebut cerita Nabi Daud, dia sujud di situ. Sujud itu adalah sujud syukur. Maksudnya hak Ibnu Abbas nafikan ini ialah sebagai sujud tilawah. Sujud syukur kita tak ada kena mengena dengan hak ni, tak ada lah maknanya. Kan dulu kita sudah ada sebut dah, iaitu dalam surah ni ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak ada. Tidak ada tu sebab dia kira sebagai sujud syukur lah. Hak kata ada tu sebagai sujud tilawah. Sebagai sujud tilawah. Dia kata saya tengok, bagaimanapun saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Ada juga Rasulullah sujud. Dalam surah ni bila siapa tepat dia tu, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud juga. Kalau ini bukan sujud tilawah, sujud syukur, tak ada kena mengena dengan kita, apa kena mengena dengan Nabi pun? Ini cerita Nabi Daud. Ini tak ada kena mengena. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud menunjukkan ada sujud tilawah lah di sini. Dengan sebab itu ramai juga ulama-ulama, terutamanya ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, mengatakan di sini ada juga sujud tilawah. Sebab apa? Sebab Nabi sujud. Ibnu Abbas kata, dia sendiri kata Nabi sujud. Dia tengok Nabi sujud. Lepas tu hak tadi tu dia kata tak ada sujud tu, itu boleh jadi ijtihad dia, pendapat dia. Hak mana lebih kuat? Hak lebih kuatnya dia tengok Nabi tu. Nabi buat sendiri, jelas dah lah. Kalau kita nak kata sujud syukur ni, khusus syukur ni berkenaan dengan orang hak asal tu, apa kena mengena dengan Nabi? Siapa sini dia sujud syukur, ada apa peristiwa yang perlu dia syukur, tak ada kena mengena. Dengan sebab itu mereka kata ini tidak lain sujud tilawah lah namanya. Jadi kalau kita kata tadi azaimis sujud tu, maksudnya tidak sujud tilawah tapi sujud syukur. Kalau kita kata gitulah maksud Ibnu Abbas,
itu ijtihad dia, pendapat dia. Ataupun kalau kita kata laisa min azaimis sujud, ini mana antara sujud yang ada suruhan yang lebih kuat lah berbanding dengan hak lain. Kalau kita kata gitu, bermakna Ibnu Abbas kata ni sujud tilawah juga tapi tidak termasuk dalam azaim. Tidak termasuk dalam azaim. Supaya rasul-rasul itulah, hak ni pun rasul juga, hak ni pun rasul juga. Tapi ulul azmi, bukan semua rasul, ada beberapa yang tertentu. Hak ni pun sujud tilawah ni pun ada banyak juga. Banyaklah sujud tilawah. Tapi azaimis sujud, azaim, azmi itulah azaimis sujud. Hak tu bukan semua. Jadi hak dalam surah Sad ini tidak termasuk dalam hak tu. Walaupun sujud tilawah juga, tapi tidak termasuk dalam azaimis sujud. Kalau lagu tu tidak bercanggahlah dengan hak dia riwayat, dia kata dia tengok Rasulullah sujud. Sujud tu sujud tilawah juga, tapi tidak termasuk dalam azaimis sujud. Azaimis sujud hak mana? Sini dalam kitab ni pada sebut ulama berselisih pendapat, berbeza pendapat tentang azaimis sujud ni ada berapa. Hafiz Ibnu Hajar ada menukilkan daripada sekumpulan sahabat, azaimis sujud ini ada 5. Sebab azmil umur tu apa ni ulul azmi, ulul azmi hak tu pun 5. Rasul Nabi 5. Hak ni pun 5, iaitu hak dalam surah A'raf dan subhanalladzi asra itulah Bani Israil. Surah Bani Israil orang panggil juga, surah Isra orang panggil juga, surah Subhana. Hak dalam Subhana, dan 3 hak dalam mufassal. 3 hak dalam mufassal tu termasuklah hak sanilah idzan syaqqat, idza samaa'un syaqqat sani, dan Iqra sani, itu termasuk. Waqila ghairu dhalik. Tapi ada juga pendapat lain yang kata bukan hak ni, hak lain. Itu khilaf lah. Hafiz Ibnu Hajar sendiri dalam Fathul Bari dia kata laisa min azaimis sujud ini mauquf, berarti setakat Ibnu Abbas saja. Hak Ibnu Abbas kata saya tengok dia sujud itu, hak tu marfu'. Mana Nabi sujud tu, hak tu marfu'. Hak Ibnu Abbas kata laisa min azaimis sujud ini itu tidak marfu', berarti setakat dia. Berarti setakat dia. Gitulah. Dan Ibnu Abbas sendiri dalam riwayat yang lain ada disebutkan, orang tanya dia, lagu mana dengan sujud dalam Sad ini? Dia kata ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Dia baca ayat tu. Mereka itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Allah. Kamu kena turutlah pimpinan mereka itu. Jadi nabi-nabi ni orang yang dipimpin oleh Allah. Nabi Daud sujud, Nabi kita sujud juga situ. Jadi kita sepatutnya kena ikutlah demon ni lah. Kalau ikut kan maknanya sujud jugalah. Bukan bermakna Ibnu Abbas menafikan sujud dalam surah ni berdasarkan riwayat yang lain. Kemudian riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi SAW baca surah Sad ketika dia duduk di atas mimbar. Bila dia sampai dekat ayat sajdah tu, waktu ada khilafkan dulu sudah sebut sudah, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, situ so ataupun hak dalam ni di sini kan dulu di dalam
Sad, dan Zumar. Mukmin ini bila dululah. Di situ dalam surah Sad. Pada muka surat surat apa dah? Ada di situ disebutkan wa husna ma'ab. Di situ ada khilaf antara dengan wa husna ma'ab ataupun hak di sini sepasal ni wa kharra raki'an wa anab. Situ ada khilaf, dulu ada sebut dah. Di situlah antara dua. Jadi mengikut kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata sujudnya pada wa husna ma'ab situ, bukan pada wa kharra raki'an wa anab. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ramainya mengatakan fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Situ tempat sujud, bukan pada wa husna ma'ab. Situ ada khilaf lah. Bila sampai tempat ayat sana ni ada khilaf lah situ. Nabi SAW turun, dia pun sujud. Mana turun daripada mimbar itu, dia baca ayat tu, dia turun, lepas tu dia sujud. Sujud tu dengan menghadap kiblat lah. Serupa dengan nak semaya lah juga. Dari segi syarat dia kena ada air semaya, menghadap kiblat ke apa tu. Orang pun bila begitu sujud sekali dengan Nabi SAW. Pada hari yang lain pula Nabi SAW baca surah tu juga, ataupun tidak surah tu semua pun, beberapa ayat lah yang mana dia berjumpa dengan ayat hak sujud dalam surah tu. Orang-orang pun nampak ready belakang dah, nak sujud. Nabi SAW pun kata, situ cerita hak sebenar dia rakyat di sebalik sujud tu, gapo dia cerita. Sebenarnya ini adalah taubat seorang Nabi. Taubat seorang Nabi. Cerita bila taubat seorang Nabi, mana itu kena mengena dengan dia lah asal ceritanya. Aku tidak nak sujud tadinya, sebab benda tu tidak mesti. Ini cerita berkait dengan seorang Nabi. Dia sujud sebagai sujud syukur. Memanglah aku pun ada buat juga sebelum pada ni, tapi itu bukan suatu yang mesti. Tapi dah nampak kamu ni sudah ready dah nak sujud, Nabi SAW pun turun, dia pun sujud, bahawa pun sujud lah. Ini menunjukkan bahawa sujud tilawah ni boleh kita nak sujud, boleh juga tidak, berdasarkan hadis. Tetapi bagi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi yang mengatakan sujud tilawah ni wajib, dia kata Nabi tidak turun sujud tu, tidak turun sujud selalu. Tidak bermakna dia tidak sujud. Sebab bagi mereka boleh sujud ni takhirkan sujud tu, nanti sudah kemudian lepas pada tu baru sujud, tak apa. Tidak kata selalu, tapi kena sujud juga. Tak sujud dosa. Bagi dia lah tentang hukum kata sujud ni setara mana, kita sudah bincang dah dulu kan. Mazhab Hanafi mengatakan wajib. Cuma di sini dia kata, di sini tengok Nabi kata gitu tu, buat aku tengok kamu ni duk ready nak sujud, sebab tu dia pun turun sujud. Kalau tidak sabit tu, makna kali tu dia kira-kiranya dia tak boleh sujud lah, tak boleh sujud. Jadi orang-orang lain faham bahawa baca ayat sajdah ni tidak semestinya sujud. Buktinya hak ni lah, Nabi tidak nak sujud ni. Tapi oleh kerana tengok orang tu sudah bersedia dah nak sujud, dia sujud. Orang balik Hanafi ni dia jawab lah. Dia kata Nabi tidak sujud bukan bermakna dia tak boleh sujud langsung. Bukan makna dia tak boleh sujud langsung. Dia nak sujud juga, tapi tidak selalu. Begitu juga ulama bahas panjang lah ni, masalah sujud ni kena selalu ke. Hak moleknya selalulah. Semua kata lagu tu, semua kata selalu tu molek. Kalau ada air semaya, kalau tak ada, dia ambil air semaya. Misalnya ambil air semaya, sujud. Sujud tu lagu mana nanti kita akan jumpa akan datang lah. Ataupun ada juga ulama mengatakan kita tidak nak sujud selalu sebenarnya. Nak sujud kemudian baca sebuah Quran, baca lepas pada tu baru kita sujud. Lama lah baca sebuah Quran, bulan lepas pada tu kita sujud. Sujud apa? Sujud atas kita baca dah dulu.
Ada yang mengatakan begitu, boleh. Hak semolek-moleknya bila kita sapa tepat tu maknanya kita selalulah. Sebab macam Tuhan perintah, macam dia perintah, fasjudu lillahi wa'budu, misalnya. Jadi dia suruh sujud, tiba-tiba kita tidak sujud. Tapi ini tidak mutlak juga, seperti kita kata tadilah. Tidak makna setiap ada sujud itu mesti kena apa? Sujud tilawah ada juga. Ini bergantung kepada apa yang kita tahu daripada Nabi SAW. Jadi hak semoleknya kalau Nabi pun sujud, kita sujudlah juga tempat tu, gitu. Ini bab seseorang yang mendengar orang baca ayat sujud, mendengar ayat sujud yang ini dibaca oleh seseorang, wa huwa raqibun, dalam keadaan dia berkenderaan. Hak jom dengar saat ni. So, kemungkinan. Satu lagi kemungkinan, hak jom baca tu duduk atas kenderaan. Hak jom dengar ni tidak. Atau yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, kedua-duanya duduk di atas kenderaan. Boleh berlaku. Kedua-duanya duduk atas kenderaan. Nak royaknya sujud tilawah ni memang digalakkan. Kalau tidak kata hak mana kata tidak wajib sekalipun, dia kata moleklah buat ni. Boleh pahala ikut sunnah Nabi SAW. Molek. Sehingga kan hak duduk atas kenderaan tu kiranya susah tu pun berdasarkan hadis ini ada menyebutkan sahabat-sahabat ni dalam keadaan duduk atas kenderaan tu susah tu pun sujud juga. Sehingga tak ada arah nak sujud, tak ada tempat nak sujud tu, dia sujud atas tangan, sujud atas tangan. Sujud gini ke, sujud atas tangan. Berapa yang sujud atas tangan? Berapa yang sujud atas tangan tu, boleh ke pula sujud atas tangan tu je? Itu ada khilaf di antara ulama lah. Ulama Syafi'i mengatakan tak boleh sujud atas tangan lagu tu. Tak boleh. Dia kena sujud atas sesuatu, benda lain lah. Atas pelana ke, ataupun atas kain hamparan tu ke. Misalnya kalau sampai dulu lah kenderaan, sujud atas tangan tu tak boleh. Tapi apa ni, kalau isyarat tak sujud atas tangan, boleh dah. Kalau sekiranya tak ada ruang, tak ada tempat untuk sujud, boleh dah. Syafi'i pun kata gitu. Tapi sujud atas tangan tu tak boleh. Tapi ulama-ulama Hanafi dan lain-lain mazhab, dia pegang dengan hadis ni, kata boleh sujud atas tangan. Boleh sujud atas tangan berdasarkan hadis ni lah. Sujud belakalah. Ini hadis Ibnu Umar, dia kata Rasulullah baca pada tahun pembukaan Mekah, yang ni ayat sujud. Semua orang sujud. Ada hak berkenderaan, ada hak sujud atas tanah, dia turun. Hak duduk atas kenderaan tu, ada hak sujud atas kenderaan tak turun. Ada hak turun atas tanah, ada hak memang duduk atas tanah dah sujud belaka. Sehingga hak duduk atas kenderaan tu kerana sesuatu lah dia tak boleh turun ataupun tak boleh turun, dia sujud atas tangan dia. Sujud atas tangan dia. Nak wayaknya ni galakkan untuk sujud tilawah. Ini termasuk dalam adab kita dengan Al-Quran. Adab kita dengan Quran. Tetapi boleh kepada orang yang ada air semaya lah. Hak tak ada air semaya tak boleh sujud. Begitu juga kalau sesak sangat kan. Kalau sesak sangat keadaan sujud ini, ulama-ulama bahaslah pun nak berdasarkan hadis ni. Kita tak boleh nak sujud, tak ada ruang langsung nak sujud. Misal mungkin berlaku keadaan seperti ni pada raya, kalau misalnya semaya raya tu orang ramai terlajuk. Jadi kalau boleh sujud tu sujud atas kaki kawan hak depan tu. Ataupun tak ada ruang saat ni, kalau boleh sujud pun boleh sujud atas lutut kita. Situ yang boleh letak. Boleh ke tidak? Boleh. Sebab atas dasar ni boleh. Inilah salah satu hadisnya. Sujud atas lutut saja boleh. Tapi kalau tanpa uzur, tanpa ada sebab lah, tak boleh lah sujud atas lutut lagu tu.
atas kaki orang lagu tu tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan sesak sangat, boleh. Sah sembahyang itu. Tetapi ada juga ulama mengatakan dalam keadaan lagu ni tidak semesti dia perapak. Dia tunduk lebih daripada rokok dia isyarat sudah memadai iddah. Kalau tak boleh nak perapak, tak nak sabar, tak boleh, ataupun perut dia pucik misalnya, tak boleh nak itu atas lutut ni, atas paha dia tak boleh. Jadi pakai isyarat setakat mana dia boleh lah. Kira boleh dah. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan biasa tak boleh lah. Darurat dia sepuluh saat ni lah. Orang tu ramah sangat, sesak sangat. Begitu. Ada riwayat pun daripada Ali dan Umar, Ibnu Umar, demon ni bila atas kenderaan dia baca ayat, ada ayat sajdah ni, dia sujud, tapi sujud dengan isyarat, tidak kata rapat betul. Boleh dah setara tu, atas kenderaan lah, atas kenderaan. Supaya juga kita kalau sekarang ni, kalau kita bawa motor ke, bawa kereta ke, kita baca dia tu hafal Quran lah, kita kata baca sampai ke ayat tu, nak sujud lagu mana. Kalau sujud rapat tak nampak depan ni, tepuh kat sini, boleh sujud setakat mana boleh lah isyarat, tapi dengan tidak tak nampak lah depan, dalam keadaan gitu. Kalau siapa tak nampak depan tu tak boleh lah, bahaya. Mana dalam kenderaan kita boleh semayang, boleh sujud tilawah, boleh baca Quran, boleh belakang, semayang sunat, semayang sunat. Dalam keadaan darurat, semayang fardu pun boleh, semayang fardu pun boleh. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah di hadapan kami. Dia nak ayat sini dalam riwayat ni tidak semesti kata sujud tilawah ni dalam semaya saja, tak mesti. Kalau di luar semaya pun, kalau baca ayat tu, ayat ada kena mengena dengan sujud tilawah saja, ayat sajdah saja, moleklah sujud. Tidak semesti kita baca sendiri, orang lain baca pun lagu tu juga, orang lain baca pun lagu tu juga, kecuali sampai menyusahkan kita, tak perlulah lagu tu. Kalau menyusahkan kita misalnya, acak kali, tapi kalau boleh buat lah gila, acak kali ngapa duk ulang ayat tu, ngapa Quran setiap kali sampai situ nak sujud sama kau, berat juga kalau lagu tu. Begitu juga kalau kita dengar keset program pokok pasal, adakah kena sujud? Kau kena sujud yang awak baca dengan mulut. Kalau nak kira apa yang dibaca tu serupa ya Quran juga, bila sampai tempat tu memang kena sujud lah. Jenuh sujud lagu tu. Kalau duk dengar Quran tu kan. Tetapi kalau dengar biasa sampai tempat tu memang molek lah. Tidak semestinya kita dengar daripada mulut orang ni saja dah molek. Kalau kita sujud tetap boleh juga, sebab dengar saja. Tidak semesti kita nampak orang tu. Kalau kita dengar jin duk baca, baca ayat tu, serupa juga. Tak nampak pun, tapi dibaca tu, kita dengar. Nampak tu tidak syarat dengar. Orang buta pun mana kena juga sebab dengar. Bukan nampak. Ini berkait dengan dengar. Di luar semaya kata dia, di luar semaya dia sujud, kami pun sujud bersama dia. Padahal tidak semaya. Mana sujud tilawah ni tidak khusus dengan semaya, dalam semaya saja, tidak. Di luar semaya pun ada juga. Ramanya puak-puak kami tu sehingga tak ada tempat nak letak dahi. Jadi bila tak ada tempat nak letak dahi, takat mana awak boleh lah letak atas apa-apa, awak boleh. Gitulah yang berlaku. Beginilah keadaan kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, gambaran di zaman Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia lagu mana. Begitu patuh orangnya. Generasi ni bila saja sampai sini Nabi buat gitu, dia buat gitu. Lagu itulah keadaannya. Dalam semaya sendiri baca, buat lagu tu. Dengan Nabi buat lagu tu. Gitulah. Hak mana dia ambil daripada Nabi tu dia amalkan dengan sepenuhnya. Itu. Berbeza dengan orang kemudian, tidak caur ke sujud ni. Tidak caur.
Sedangkan dalam Quran yang dibaca tu dia ada tulis tu, dia ada tulis tepi tu, sajdah, as-sajdah dia tulis. Setengah tak ada tulis. Tapi kena maklumlah, biasanya ada tulis, ada tulis. Riwayat daripada Ibnu Umar lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di hadapan kami Quran. Bila dia lalu dekat ayat sajdah, dia akan bertakbir, Allahu Akbar. Dia kata gitu. Dan sujud. Kami pun sujudlah sekali. Maknanya takbir lagu tu lah juga. Abdul Razak kata, Sufyan Ats-Tsauri suka benar dengan hadis ni, kata dia. Pasal apa? Pasal dalam banyak-banyak hadis cerita sujud tilawah tu tak ada sebut takbir. Ayat sujud. Lagu mana mula dia, start dia tu lagu mana? Hadis ni nampaknya ada sebut sujud tu, waktu dia suka sangat. Ada panduan yang lain yang berbeza daripada hadis-hadis lain. Yang ni ada tambahan di sini, iaitu ada takbir. Tapi hadis ini tak kuat, tak kuat. Sebab apa? Ada Abdullah bin Umar Al-Umari. Abdullah bin Umar Al-Umari. Ini seorang perawi yang tidak kuat. Ada pun adik-beradik dia, Ubaidullah bin Umar Al-Umari, itu kuat. Bolehlah, gagahlah sikit. Ini orang tak gagah. Oleh kerana tak gagah itulah, maka ada khilaf di antara ulama. Ada yang pakai takbir ni, ada yang tak pakai. Tak pakai. Dalam hadis ni dia sebut ada takbir. Jadi takbir ni, Imam Syafi'i pakai. Imam Syafi'i pakai. Takbir ni takbiratul ihram lah. Allahu Akbar. Lepas tu nak sujud, Allahu Akbar. Mana ada dua takbir lah. Ada juga yang mengatakan Allahu Akbar sekali dengan turun selalu. Tak ada takbir dah yang kedua tu. Allahu Akbar sekali lagi gitu. Ini kalau di luar lah. Kalau duduk tengah semaya tak ada Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, itu tak ada lah waktunya. Allahu Akbar untuk sujud lah selalu. Tapi Imam Abu Hanifah tak pegang, dia tak say. Tak ada takbir ni tak apa, sujud. Terus sujud lah. Tak ada takbir pun tak apa. Bila dengar baca turun sujud. Tak ada takbir pun tak apa. Tapi kalau belah-belah takbir itu lagi molek. Nak kata takbiratul ihram tu tidak syarat. Tidak syarat bagi dia. Terus Allahu Akbar. Gitu. Kalau tak kata Allahu Akbar pun tak apa. Bagi dia tu. Lepas tu bila angkat kepala daripada sujud tu, ada takbirlah juga, Allahu Akbar. Dan sujudnya seperti kita maklumkan, sekali je lah. Sekali sujud, bukan dua kali, sekali. Lepas tu angkat tu, terus bangun lah. Bila terus bangun tu, seperti itulah orang duduk baca pagi Jumaat tu, subuh tu kan, lagu mana? Wahum la yastakbirun tu kan, turun tu. Lepas tu bangun sambung, tak hafal. Begitu. Sambung lah. Begitu juga lain-lain pun lagu tu. Bila sujud, bangun tu, sekali sujud, bangun, Allahu Akbar, sambung ayat seterusnya. Begitulah. Tidak kata ada petihah, gapo tak ada lah bila bangun tu. Tak ada lah. Pasal dia kira rakaatullah. Rakaatullah. Sujud tu sujud tilawah. Rakaat tu rakaat yang pertama lagi. Kira begitu. Ataupun rakaat yang kedua lagi. Kau tengok keadaan lah sembahyang tu berapa rakaat. Mana kira hak tu juga. Dengan sebab itu tidak ada Fatihah dibaca. Hanya sambung ayat seterusnya lah. Tapi bagi Imam Syafi'i tak boleh, dia kena ada takbiratul ihram kalau di luar sembahyang. Kalau dalam sembahyang tak ada lah Allahu Akbar gitu lalulah. Turun tu. Kalau di luar sembahyang dia kena ada Allahu Akbar takbiratul ihram dulu, sebab ia adalah rukun. Rukun bagi sembahyang. Jadi hak ni pun jenis sembahyang juga ni. Cuma tidak orang panggil sembahyang yang lengkap, tapi banyak syarat-syarat untuk sembahyang tu ada pada dia.
Iaitu misalnya kena ada air sembahyang ke apa. Dengan sebab itu kena ada takbiratul ihram juga bagi Syafi'i. Kalau di luar sembahyang lah. Kalau dalam sembahyang tu tak ada lah tu. Tapi Hanafi kata tak ada, tak perlu. Begitu juga selepas daripada bangun itu, kalau di luar sembahyang lah. Kalau dalam sembahyang bila sujud tu bangunlah. Nak sambung baca lagi tu ayat seterusnya. Kalau di luar sembahyang, bila sujud bangun tu nak beri salam selalu ke ada baca tasyahud dulu. Di situ pun ada khilaf juga. Kalau dalam mazhab Hanafi tak ada. Sujud tu pun tidak kena takbir. Kalau takbir molek lah, molek juga. Dia pun kata kalau tak takbir pun tak apa. Takbiratul ihram tu tak ada lah waktu tu. Nak jadi rukun ke apa tak ada lah waktu tu. Takbir sujud, lepas sujud tu tak ada beri salam, tak ada tasyahud ke apa pun boleh dah. Bangun kan? Baca pula lah kalau nak baca lagi. Gitu. Tak ada apa-apa. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i ada kedua-duanya. Atau sekurang-kurangnya kalau tidak tasyahud pun salam tu kena ada. Itulah yang sebaik-baiknya. Itulah. Tasyahud dan salam tu ada juga. Tapi kalau tak saya tasyahud pun tak apa. Salam itu kena ada. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi nak beri salam pun tak apa. Kalau tak beri salam pun tak apa. Tak ada ngam satu pun tak apa. Begitu. Babu ma yaqul idza sajadah. Apakah yang dibaca bila seseorang itu sujud? Dalam riwayat ni, riwayat daripada Aisyah, dia kata Nabi SAW dalam sujud dia sujud Quran. Mana sujud bacaan Quran, ayat yang tertentu. Pada waktu malam dia akan baca dalam sujud dia beberapa kali. Apa dia baca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqah. Satunya mana beberapa kali tu. Ada ulama yang faham beberapa kali sebut hak ni sajada wajhiya lilladzi khalaqahu sampai akhir, lepas tu ulang pula beberapa kali. Ada yang mengatakan hak dia tengok Nabi SAW buat lagu ni beberapa kali. Baca tu sekali je. Baca hak ni sampai waqwati tu sekali je. Dia tengok Nabi SAW buat lagu tu beberapa kali. Ada dua kemungkinan. Inilah yang dibacanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Dalam satu nuskhah yang lain, nuskhah Abu Daud juga ada tambahan. Selepas daripada khalaqahu tu wasawwarahu, ada tambahan. Bersujudlah wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan merupakannya. Wasawwarahu, mana merupakannya. Jadi ada rupa kita ni. Bukan setakat jadi muka gitu saja, ada rupa pula. Orang ni muka ada belakang tapi boleh kenal ke orang ni ada rupa dia. Tu yang buat. Begitu juga dalam riwayat Baihaqi ada tambahan ini, wasawwarahu, selepas daripada khalaqahu. Mana kalau kita nak tambah boleh. Memang benda ni ada dalam sunnah, ada dalam hadis. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Dalam riwayat Daraqutni, Hakim, Baihaqi dan Ibnu Sakan mengatakan sahih. Ni. Cuma di akhir dia tu ada tambahan 3 kali. 3 kali baca lagu ni. Tapi berhenti sekat tu je. Dalam riwayat Hakim ada tambahan selepas pada waqwatihi tu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada tambahan. Maknanya semuanya boleh kita guna. Nak beri sempurna lagi baca belakang, tidak salah. Hak ni jelas ulama-ulama hadis kata ada dalam kitab ni. Hak ni tambahan sini, hak ni tambah sini, hak ni tambah lagu ni dalam kitab ni, jelas ada. Hak jelas ada ni
molek kita pakai alas kelebih tu, tak apa. Tetapi hak tak ada, tak molek kita buat. Misalnya apa ni, ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman, dah panjang lagi tu. Hak tu tak ada. Gitu, tak ada. Jadi hak tak ada tu, tak ada dalam hadis. Salah? Tidak salah. Tapi hak moleknya kita yang mengikut hadis ni kena betul-betul pastikan hak tu ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pandai kiranya kita nak buat amalan tetap kita sama-sama. Buat apa yang gitu semua tu? Yang Nabi tidak ajar hak tu buat apa? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajar sekali rabuk, tak ada. Sebanyak-banyak kita hadis ni tak ada sebut mana-mana tu buat apa? Kira-kiranya tak ada. Begitu juga banyak lagi kan zikir-zikir yang lain hak tak ada. Dia ada sekerat tu je. Misalnya kita sekerat tu, sekerat tu. Misalnya ya dzal jalali wal ikram, gapo lepas semaya, gapo biar jelas. Hak ada, kita boleh buat. Hak tak ada, tak sah. Ataupun kalau dari segi keharusan sajalah, boleh nak baca tu, tapi kita buat tetap sangat tu buat apa? Hak sepatutnya kita kena buat tetap ni biar ada beza hak orang lain dengan hak Nabi. Kalau nak buat tetap pun hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ulama-ulama hadis, ahlul hadis mengatakan kalau hak zikir-zikir ni lepas sembahyang apa kan ada banyak. Dia bukan hak tu. Apa yang kita buat tetap hak tu. Boleh dah kalau nak buat tetap pun. Bukan sekali Nabi buat, tapi tidak semua dia baca lagu tu. Ada kalanya hak lagu lain. Apa yang siapa kita tak baca hak lain tu? Padahal hak lain tu sabit juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal langsung tu buat apa? Jadi dia tak kena juga. Hak kenanya mana kadang-kadang baca hak ni, kadang-kadang baca hak ni, semua Nabi buat. Hak tu lebih baik. Jangan tinggal terus tak pernah baca pun. Padahal Nabi ada baca juga. Jadi kita ambil gitu. Hak tu pun capu-capu. Kalau tentu hak Nabi ada buat, molek tak apa. Nak amal hak tu kita payah ingat banyak. Nak ingat hak tu tak apa. Tapi hak lebih moleknya kalau kita buat kadang-kadang gini hak tu lebih molek. Hak mana sabit di dalam hadis boleh dibuat. Lepas tu orang yang baca ayat sajdah selepas subuh. Selepas subuh kan tak boleh semaya sunat. Jadi hak ni pun kalau kita sujud dia macam semaya jugalah sujud selepas subuh. Lagu mana hukumnya? Itu dah cerita saja. Dalam masalah ni ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Hak mengatakan tak boleh tu dia kira selepas semaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak beri semaya dah kan lepas daripada seseorang tu semaya subuh. Subuh dia. Kalau dia semaya subuh dah, lepas pada tu tak boleh. Kalau orang lain semaya subuh, dia tak semaya lagi, tak apa waktu tu. Ataupun dia semaya lewat, sebelum pada tu nak tak apa, nak semaya. Ni kalau dia semaya dah, walaupun dia awal waktu, lepas tu tak boleh dah lah. Bagi dia, semaya dia, bukan kira orang lain. Bagi dia, tak kira lah awal kau, lewat kau, tak cara lah. Lepas pada tu tak boleh. Sebab apa? Nabi ada larang. Lepas subuh dan lepas asar. Tetapi ada juga yang mengatakan boleh, ini sujud tilawah ni, bukan semaya betul. Sekadar sujud tilawah ni boleh. Tetapi bagi orang yang kata tak boleh tu, antara dalilnya ialah ni lah hadis yang kita duduk baca ni. Satu orang tu namanya Abu Tamim Al-Hujaimi. Dia kata kami diutuskan dalam satu rombongan. Kata Abu Daud, dia menjelaskan rombongan nak pergi mana? Nak pergi ke Madinah.
Dia kata aku duduk mengajar ni royak kisah-kisah lah, kisah sahabat dulu, lagu mana kisah lepas daripada semaya subuh. Aku pun sujud. Masa tu Ibnu Umar ada, sahabat ni. Dia tegur aku lah. Dia tegur aku. Aku tak berhenti juga. 3 kali dia tegur, jangan, tak usah sujud, dia kata 3 kali. Lepas tu dia tegur lagi. Mana sahabat-sahabat ni, benda sekecil ni tak kena dia akan tegur. Itu peribadi perangai sahabat yang kita tahu. Sahabat-sahabat besar Nabi SAW terutamanya. Memang lagu tu. Tengok di sini. Lepas pada tu dia pun kata, aku sendiri semaya alif belakang Rasulullah, alif belakang Abu Bakar, alif belakang Umar, alif belakang Uthman. Mereka tak ada sujud lepas pada semaya subuh. Sampai naik matahari tak ada sujud. Ada orang yang mengatakan tak ada sujud maksud tak ada semaya. Tapi kita nak kata gitu tak pernah sabar. Kira-kiranya sahabat-sahabat ni, Nabi lepas pada semaya subuh takkan dia duduk saja, dia ada baca lagi go to go ni tu. Suka benar, rajin benar baca Quran ni. Bila baca, pada jumpa ayat sujud pun dia tidak sujud juga. Sebab apa? Masa tu tak boleh. Masa tu tak boleh. Dia duduk ikut alif belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman. Berapa yang sebut 3 tu? Berapa yang sebut 3 tu? Banyak sebabnya. Yang pertamanya, sebab pada masa ni boleh dikatakan semua orang Islam ni bersatu. Tak ada bala sama sendiri. Apa lagi nak kata kafir mengkafir, tak ada. Tak siapa ke peringkat tu. Perang sama sendiri, tak ada. Maknanya aman boleh. Tak ada orang kata orang ni rosak, orang ni tak ada. Tapi kalau zaman Sayyidina Ali tu ada orang mendakwa Islam, dia kata Sayyidina Ali ni kafir pun ada. Buat-buat khawarij ke apa, ada. Dan bala dah ni tak senang hati lah, ni tak senang hati dengar ni tak senang hati dengar ni. Sebab perang sampai ke peringkat perang ada berlaku. Maknanya tidak aman. Bila tidak aman tu, kira-kiranya akan ada lah hak ni lebih berat kot ni, hak ni lebih berat kot ni. Hak ni jelas 3 orang khulafaur rasyidin yang disepakati oleh umat, oleh orang pada masa tu. Itu satu. Yang kedua, memang ada kelebihan pun hak 3 ni. Walaupun Sayyidina Ali tu khulafaur rasyidin juga, tetapi kalau mengikut Syah Waliullah, pemerintahan Sayyidina Ali ni dia tidak termasuk dalam khilafah khassah muntazimah. Tu dalam istilah dia sendiri. Adapun hak 3 khulafah ni sampai kepada Sayyidina Uthman ini, dia termasuk dalam khilafah khassah muntazimah. Itu dia. Khilafah khassah muntazimah. Khilafah khassah ni dalam istilah Syah Waliullah, dia lebih tinggi lagi kedudukannya daripada khilafah rasyidah. Khulafaur rasyidin ini istilah lebih umum lagi. Hak khilafah khassah ni dia lebih istimewa lagi daripada khilafah rasyidah. Jadi keempat sahabat ni, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini termasuk dalam khilafah khassah, lebih istimewa lagi daripada khilafah rasyidah. Tetapi dia terbagi kepada 2 pula khilafah khassah, muntazimah dan ghairu muntazimah. Muntazimah ni makna teratur molek pemerintahan dia. Ghairu muntazimah, tidak teratur molek pemerintahan dia. Tetapi orangnya, peribadinya, orang tu memang orang istimewa. Sayyidina Ali tu awal masuk Islam, dalam semua peperangan ikut belakang, orang istimewa lah. Itu ciri-ciri khilafah khassah tu ada. Tetapi ghairu muntazimah makna tidak teratur molek pemerintahan zaman dia. Perang sama sendiri, bunuh sana sini. Adapun pada hak 3 dulu tidak lagi. Tak ada perang sama sendiri. Perang dengan orang kafir. Zaman Sayyidina Ali perang dengan orang kafir berhenti. Jadi berkerisih sama sendiri. Tapi Sayyidina Ali itu sendiri orangnya istimewa. Dari segi peribadi diri dia tu, cuma pemerintahan dia tu terganggu. Itu orang panggil khilafah khassah ghairu muntazimah.
Khilafah Muawiyah dah, orang lain-lain orang panggil khilafah Rashidah, tapi tidak khassah. Tidak khassah. Khassah ni tinggi lagi. Khilafah Muawiyah ni Rashidah. Sebab apa? Dipilih oleh ulaika humur rasyidun. Sahabat-sahabat yang Tuhan kata rasyidun. Orang yang dipilih oleh puak-puak ni, pemerintahan dia tu Rashidah lah. Termasuk dalam khulafah ar-rasyidun lah. Sebab sahabat-sahabat Tuhan kata di dalam Quran ar-rasyidun, pilih dia. Jadi itu asasnya khulafah ar-rasyidun tu. Tetapi dia bukan khilafah khassah. Sebab apa? Dia bukan peringkat awal masuk Islam. Bukan. Waktu banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada khilafah khassah tu tak ada pada dia ni. Walaupun dia sahabat. Hak lain-lain semua lagu tu. Khilafah rasyidah tapi tidak khassah. Itu beza dia. Dan khilafah rasyidah ni akan boleh ada sampai bila? Sampai kiamat boleh ada. Asalkan betul mengikut cara Islam. Mengikut cara Islam yang betul, dia akan jadi khalifah Rashid. Boleh berlaku. Tapi khilafah khassah tak ada dah. Tak ada dah. Berhenti dekat Sayyidina Ali. Tak ada dah. Sampai kiamat tak ada dah. Kalau Imam Mahdi ada hak betul sekalipun, melaksanakan hukum Islam yang betul, Nabi Isa mari menjalankan hukum Islam, tak ada khassah. Tak ada. Khilafah khassah ni Syah Waliullah dalam kitab dia Izalatul Khafa, dia bagi cara, dia bagi ciri-ciri khilafah khassah muntazimah ni. Apa kita tengok dalam hadis banyak kita jumpa. Takut muskil. Semula-semula kalau kita jumpa tengok rajin benar kita tengok Abu Bakar, Umar, Uthman sekat tu. Orang-orang Syiah yang dia tidak faham, dia kata tengok orang ahli sunnah ni bencikan Ali, tak sebut Ali. Padahal tidak kau sahabat pak ni. Apa yang sebut tiga? Banyak kita jumpa lagu ni. Dia kena faham ciri-ciri khilafah Rashid, khilafah khassah muntazimah ni dia banyak. Syah Waliullah sebut dalam kitab dia, banyak benar. Tu sebab tu kitab dia tu jadi istimewa. Hak orang lain tak rajin sebut lagu tu. Antara hak dia sebutnya banyaklah. Mimpi-mimpi, mana mimpi hak molek tu kan, dia sekat Sayyidina Uthman. Lepas pada tu tali putus, mimpi tali mari daripada langit putus. Putus tu sampai bila? Lepas 2-3 orang Nabi sebut. Ia kepak tu putus. Tu sampai Sayyidina Ali. Abu Hurairah, ini hak Syah Waliullah sebut dalam kitab tu belakang. Abu Hurairah, Nabi SAW beri satu pundi-pundi buah tamar. Sampai ke zaman Sayyidina Uthman tak habis pun. Kecil lah. Dalam jabir kecil, bungkusan kecil buah tamar. Nabi kata kalau benda ambil makan. Sebab apa? Sebab dia ni kebuluran pernah nak ngaji, tak ada pitih, tak boleh nak makan. Nabi SAW bagi kelebihan kepada dia. Akhirnya Nabi beri buah, ambil, nak makan ambil, jangan buka habis. Sampai ke sampai Sayyidina Uthman, lepas pada tu tak ada, kosong tu bekas dia. Banyak ciri-ciri dia, keberkatan zaman pemerintahan tu sendiri tu dia ada. Serupa juga cincin Sayyidina Uthman, cincin Nabi, duduk pada Abu Bakar, duduk pada Umar, duduk pada Uthman. Bila sampai Sayyidina Uthman, duduk tepi telaga Aris namanya. Duduk dia putar tung jatuh. Dalam tu jatuh tu tak cakap kira telaga tu tak jumpa, pas kesuk tak jumpa. Padahal habis tengok cari sungguh tak jumpa. Syah Waliullah mari banyaklah contoh-contoh yang seumpama itu. Contoh-contoh yang seumpama itu. Aisyah sendiri, siapa sekat Sayyidina Uthman ada dalam apa nama ni, bekas dia tu, bekas gandum dia tak habis. Ambil ada. Siapa ke sampai Sayyidina Uthman, habis sampai Sayyidina Uthman tak ada. Banyak cerita-cerita yang seumpama itu, yang menunjukkan memang ada keistimewaan yang tersendiri, hak orang panggil khilafah khassah muntazimah. Dengan sebab itulah banyak kita jumpa dalam hadis dia sebut 3. Sahabat-sahabat pun sebut 3 ni sebab mereka jelas benar hak 3 ni memang ada keistimewaan dia yang tersendiri. Sayyidina Ali walaupun khassah tapi tidak muntazimah. Banyak perkara lah isyarat yang akan berlaku kekacauan gapo tu, Nabi SAW tinggal memang sekat Sayyidina Uthman. Lepas pada tu juga seseolahnya tanda lah tu, tanda akan berlaku perubahan besar
dari segi pemerintahan Islam. Itu benarnya. Jadi Ibnu Umar pegang dengan hak ni. Dia kata demo ni tak ada. Bila lepas pada semaya subuh ni tak ada dah lah, sujud ke apa tak ada. Jadi kita kena ikut demo ni. Tak dia nak mandang-mandang kita dalam bab agama ni. Gitulah maksudnya. Tapi hadis ini juga dhaif. Hadis ini juga dhaif. Sebab adanya Abu Bahr yang dikatakan dhaif oleh sekian ramai orang. Dalam kitab ni pun ada sebut. Nasa'i kata dhaif, Yahya bin Ma'in pun kata dhaif. Begitu juga itulah. Sebab ada perawi itu, maka dia jadi dhaif hadis ini. Dengan sebab itu tak kuat. Ada yang kata boleh. Sebab kalau hadis ni tak kemah mana. Tak boleh nak pegang atas ni. Tak boleh nak pegang atas. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam.